Dalam bola sepak ni Faiz, ada beberapa detik kekesalan yang aku ada. Salah satu kekesalan yang aku ada melibatkan pemain-pemain yang tidak menerima penghormatan yang sepatutnya apabila mereka ingin bersara. Salah satu contoh benda ni aku pernah borak dengan individu ni directly juga ketika bertemu bual melalui Zoom. Aku paling tak puas hati apabila Claudio Pizarro, seorang legenda bola sepak di Bundesliga, bersara tanpa ada penyokong di stadium ketika musim Covid. Dia tidak menerima tepukan gemuruh yang selayaknya dia terima, dan dia tidak menerima penghormatan daripada rakan sepasukannya dalam satu full stadium kerana ketika itu Covid. Sama juga seperti David Silva, which bagi aku will go down in history as the greatest Manchester City player ever. Tidak menerima penghormatan di hadapan stadium yang penuh, Faiz. Kerana dia meninggalkan klub ketika musim COVID-19 juga. Salah satu lagi yang aku kurang berpuas hati adalah apabila Leo Messi meninggalkan Barcelona. Bukan kerana dia tak dapat penghormatan ke apa, tapi bagi aku, a player like Leo Messi, dengan segala yang telah dia lakukan di Barcelona untuk movement Catalonia, untuk bola sepak secara keseluruhan di Barcelona, bagi aku selayaknya dia bersara di institusi bola sepak itu. Perlawanan terakhir dia sebagai seorang pemain profesional seharusnya di medan yang dikenali sebagai The Nou Camp. Aksi terakhir dia sebagai pemain bola sepak seharusnya di hadapan hampir 100,000 penyokong Barcelona sendiri. Tapi apabila dia meninggalkan Barca ke PSG atas sebab-sebab yang aku rasa tak perlu kita dalami sebab kita semua dah tahu. Aku faham kenapa dia meninggalkan pasukan. Aku faham kenapa kelab terpaksa menjual dia. Tapi aku sedih kerana pada ketika itu nampak seperti pengakhiran yang sempurna buat Leo Messi suatu hari nanti tidak akan tercapai. Tapi sekarang Faiz, ada satu berita yang mengatakan bahawa Lionel Messi mungkin akan berpeluang kembali ke Barcelona. Dan sejurus lepas aku membaca berita itu Faiz, aku dapat merasakan satu electric shock dalam badan aku yang seolah-olah mengingatkan aku semula bahawa pengakhiran sempurna yang hang impikan tu nampaknya masih boleh berlaku. Aku tahu masa hari terakhir dia di Barcelona, dia diberikan penghormatan dengan rakan-rakan sepasukan apa semua, yang di mana ketika dia berucap tu dia mengalirkan air mata juga, agak sedih juga. Tetapi masih lagi rasa yang hubungan di antara Messi dengan Barcelona ni macam hang tahu kalau hang ada pasangan, hang dan bekas pasangan yang tak ada closure. Kan? Yang ada unfinished business. Entah apa itu kita tak tahu, tapi macam ada feeling yang tak semuanya tertutup dengan rapi. Chapter tu tak diberikan pengakhiran yang baik. Bila kita berada dalam situasi itu, dah sasarlah kita nak cari dan cuba untuk mengakhiri dengan tepat kan. Aku ada rasa feeling tu melihat Messi dengan Barcelona. Dan salah satu perkara yang menyebabkan aku kata kat hang tadi ketika kita off air tadi, aku kata kat hang yang aku rasa benda ni sangat possible. Hang tahu kenapa? Ada beberapa perkara. Salah satunya bila aku dengar soundbite daripada interview dua individu yang boleh aku anggap terpenting di Barcelona ketika ini. Nombor satu adalah Xavi Hernandez sendiri sebagai pengurus kelab. Nombor dua adalah vice captain club, iaitu Sergio Roberto. Kedua-duanya kata sekiranya Messi datang kembali ke Barcelona, ini adalah satu berita baik untuk kita semua.
di Barcelona kerana mereka masih lagi percaya ada perkara yang Messi boleh lakukan di Barcelona sebagai seorang legenda besar, record scorer, record macam-macam record lah yang dia pecahkan di Barcelona kan. Nah, daripada situ aku tengok balik, Kish. Kalau hang perasan, orang-orang di Barcelona kecuali presiden, pemain ataupun bekas pemain ataupun coaching staff ataupun ketua jurulatih sendiri jarang mengeluarkan statement-statement yang terlalu berani. Bila Sergio Roberto dengan Xavi Hernandez dah keluarkan statement macam ni, maknanya aku rasa in the background ada movement yang sedang berlaku. Lepas tu aku tengok balik ketika international break baru ni, diberitakan dan juga difoto abang kepada Lionel Messi ada di Barcelona untuk melakukan satu negotiation. Aku fikir balik, takkan dia nak buat negotiation dengan company apa di Barcelona? Melainkan FC Barcelona sahaja kan? FC Barcelona sahajalah yang ada di Barcelona yang mungkin ada kaitan dengan Lionel Messi. Jadi aku rasa, dan daripada untuk mengakhiri aku punya teori konspirasi ni, bila Christopher Galtier sendiri yang memberikan jawapan yang kurang memuaskan ketika ditanya bab Messi. Dia kata, Messi masih lagi pemain terpenting PSG bla 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 bla, tetapi kita tak tahu apa nak jadi di masa depan. Daripada situ aku cuba connect the dots. Dan aku rasa ini akan menjadi satu kenyataan. Aku rasa ini aku bukan siapa-siapa lain yang kata. Membawa aku kepada persoalan seterusnya, Kish. Persoalan seterusnya adalah persoalan bola sepak. Kerana selepas Messi keluar 1.5 tahun yang lalu, ada revolusi kecil yang kalau kita tengok sekarang dah jadi besar dah. Barcelona dilahirkan semula, disusun semula dengan tenaga-tenaga muda yang luar biasa. Kita bercakap tentang Ronald Araujo, kita bercakap tentang Pedri, kita bercakap tentang Gavi yang to their credit membawa beban Barcelona di bahu mereka di usia yang sangat muda. Yang kurang wajar pun kalau tengok kan. Tetapi ya, Laporta sudah memutuskan macam tu, nak buat macam mana lagi kan. Sekarang ni posisi Messi ketika beliau meninggalkan klub, iaitu di sebelah kanan tu, diisi oleh dua pemain. Ousmane Dembele yang sekarang ni unfortunately injured, but a huge season for him. A very good season from him. Dan juga Rafinha yang melakukan satu perpindahan berskala besar daripada Leeds United musim lalu. Adakah masih ada tempat untuk Messi? Kenapa? Satu lagi ya. Yeah. Kalau tak pun okey, mungkin ada peminat Barcelona boleh cakap, dia boleh main attacking midfield macam mana dia main di PSG. Kena ingat, yang ganti dia di posisi itu adalah Pedri dan Gavi. Kedua-dua pemain ni would defend for their life, Kish. Yang mana kita tahu Messi takkan buat benda tu. Dia akan beri kontribusi tetapi dalam segi lain. From pure footballing perspective, Kish, macam mana lihat kau ni? Itu sebenarnya adalah satu dilema yang sangat menarik. Aku sebenarnya agak berbelah bagi dalam situasi seperti ini. Kerana dari sudut pandangan bola sepak, aku boleh nampak sedikit rasa ragu-ragu atas kebolehan Leo Messi untuk menyesuaikan diri kembali ke Barcelona. Aku guna perkataan menyesuaikan diri sebab aku rasa Barcelona di bawah Xavi ini sangat berbeza dengan Barcelona yang ditinggalkan oleh Leo Messi. Pasukan yang secara prinsip ada memegang kepada konsep tiki-taka, identity La Masia tu ada. Base tu ada. Base grounding dia tu ada. Tetapi apabila tactical systems itu berevolusi ke peringkat yang lebih tinggi, mereka lebih direct, mereka lebih vertical, lebih menekan, lebih agresif. Jadi from that perspective, aku kurang pasti kalau Leo Messi sesuai dengan bola sepak Xavi. Tetapi persoalan yang kedua, adakah aku rasa Xavi tidak boleh membina sebuah pasukan untuk memberi ruang kepada Leo Messi di situ? Aku rasa boleh. Aku rasa boleh. Cuma ia akan melibatkan beberapa sacrifices yang besar. Satu contoh terbesar yang aku boleh fikir, there is no way
tak ada cara untuk Leo Messi dan Sergio Busquets beraksi dalam line up yang sama. Aku tak boleh bayang. No way. Tak boleh. Salah seorang je yang Salah boleh seorang je situ. boleh. Sergio Busquets dengan kebijaksanaan yang ada pada dia hanya boleh beraksi sekiranya tidak ada Messi kerana dia memerlukan rakan sepasukan yang lain untuk cover dari segi work rate. Sama dengan Messi. Kebijaksanaan bola sepak yang menjadi faktor dominan pada ketika ini, dia juga tidak boleh beraksi sekiranya ada seorang lagi pemain yang masih memerlukan bantuan. Itu adalah dilema untuk Xavi settlekan. Tapi pandangan aku yang seterusnya pula adalah pandangan yang bagi aku melangkaui ke semua persoalan yang baru kita sebut. Kerana bagi aku, there are certain things in life that are just bigger than tactics and football. Exactly. There are certain things dalam bola sepak yang jauh lebih besar daripada keserasian bola sepak, daripada sensibility. Salah satunya adalah penghormatan kepada wira-wira anda. Leo Messi adalah Barcelona dan Barcelona adalah Leo Messi. Dan sejujurnya, segala kesilapan yang dilakukan oleh pucuk kepimpinan terakhir Barcelona adalah sebab kenapa Leo Messi terpaksa meninggalkan. Kenapa wira terbesar mereka tidak diberikan penghormatan sejujurnya dan terpaksa meninggalkan klub. Kesemuanya salah Barcelona dan kepimpinan sebelum ini. Dan ini adalah peluang untuk mereka menebus kesilapan tersebut. Menebus kesilapan tersebut dengan membawa masuk ikon terbesar dalam sejarah mereka dan memastikan bahawa ikon ini diberi penghormatan yang sepatutnya dan diberi pengakhiran yang selayaknya. Dan aku rasa for that reason alone, dia kena buat segala yang dia boleh. Setuju. Untuk cuba bawa Leo Messi pulang. Aku bayang macam ni kalau dalam proses negosiasi bersama Lionel Messi ni, sebab aku rasa Leo Messi pun dah sampai satu tahap dalam hidup dia yang mana dia dah berubah sebagai seorang manusia. Dua faktor terbesar yang memaksa perubahan tersebut adalah dia terpaksa meninggalkan Barcelona, which is a reality yang aku yakin dia sendiri tak pernah bayang. Dia terpaksa lakukan perkara tersebut. Dan yang kedua, dia kini akhirnya mengecapi impian terbesar dalam hidup dia, memenangi Piala Dunia. Dan hang boleh nampak betapa lega Leo Messi sekarang sebagai Ada seorang satu pemain. burden yang dah hilang. Ada satu burden yang dah hilang. Tangisan air matanya ketika mereka memenangi Copa America, ketika mereka memenangi Piala Dunia. Seremoni baru-baru ini di Buenos Aires, di stadium River Plate. Yang apabila mereka present World Cup trophy itu kepada penyokong-penyokong Argentina, hang nampak riak wajah muka dia itu adalah seorang manusia yang lega. Yang dah puas hati. Dan aku rasa dia tidak mengejar minit permainan yang terlalu tinggi, tidak mengejar gaji yang tak masuk akal. Aku rasa Leo Messi dah sampai satu tahap dalam hidup dia, dia hanya mengejar kepuasan terakhir yang tinggal dalam bola sepak. Dan antara kepuasan terbesar yang masih boleh dicari dia adalah kepuasan di Barcelona. Dia masih memiliki rumah di situ. Dia masih memiliki community yang melihat dia sebagai wira terbesar di situ. Dia ada kehidupan Dia di ada sana. kehidupan di situ. Dia macam ni, Kish, kalau aku tengok balik dalam squad Barca, senior figures dia dah jadi macam elder statesman tau, yang menjadi jambatan di antara squad dan juga Xavi. So elder statesman ni adalah dua orang, Busquets dan juga Sergi Roberto. Yang mana memang daripada La Masia, yang tahu kelab luar dan dalam. Alangkah baiknya kalau elder statesman group ni dikuatkan lagi dengan Lionel Messi, yang juga produk La Masia, yang tahu FC Barcelona luar dan dalam. Okay, cuma adakah dia bersedia untuk jadi macam Busquets dan Roberto, digunakan mungkin 70%, lagi 30% adalah peranan untuk mengawal pemain-pemain muda. Dan ini akan jadi satu berita yang baik untuk Balde, Gavi, Koundé dan juga Eric Garcia yang tak sempat main dengan Lionel Messi. Akan jadi satu kesempatan yang baik untuk mereka juga. Aku setuju. Dan aku rasa kalau dia masuk, persoalan ni aku setuju dengan hang tadi, persoalan ni lebih daripada taktik. Kebaikan dia lebih daripada keburukan. Dan aku nak tengok apa yang jadi bulan Jun nanti. Dia macam ni Faiz. Region Catalonia tu
Kalau sampai sekarang hampir Barcelona ataupun akan nampak lebih banyak bendera Catalonia daripada bendera Sepanyol. Kerana mereka ada identiti tersendiri. Setuju. Dan Leo Messi, biarpun dia datang daripada Argentina, daripada Rosario, dan bukan dilahirkan di Catalonia ataupun Barcelona, tetapi kejayaan yang berjaya dia capai bersama Barcelona itu selalunya adalah kejayaan-kejayaan yang comes at the expense of Real Madrid. Setiap kali Leo Messi memacu Barcelona ke arah satu kejayaan, kejayaan tersebut datang dengan mereka menumpaskan Real Madrid. Tak kisahlah di final ataupun di Liga. Yang penting Real Madrid tak menang, mereka menang. Correct. Yeah. Dan apabila Real Madrid tak menang, dan salah satu sebabnya adalah kerana Leo Messi yang memacu kejayaan tersebut, Leo Messi secara tidak langsung menjadi bukan ikon Barcelona sahaja, tetapi ikon Catalonia. Dia dilihat sebagai anak yang macam mana aku nak cakap, adopted dalam bahasa Melayu, aku lupa pula. Anak angkat. Dia dilihat sebagai anak angkat kesayangan Barcelona. Dan for that very reason alone, dia kena pulang. Dia kena pulang so that kisah ini mendapat satu pengakhiran yang sewajarnya. Hang perasan dalam perbincangan hari ini, kita tak borak banyak taktik, kita tak borak banyak tentang keserasian. It's bigger than that. Salah satu detik yang aku takkan lupa sebagai seorang peminat bola sepak adalah detik aku menonton perlawanan terakhir Francesco Totti bersama AS Roma. Aku menangis sebab tengok. Aku menangis tengok. Aku bukan penyokong AS Roma. Aku bukan penyokong AS Roma. Tapi aku faham Rome adalah kota yang bersejarah, yang memiliki identiti yang cukup besar. Berabad-abad namanya. Dan berabad-abad, bertahun-tahun selepas the Roman Empire jatuh, mereka tercari-cari seorang wira. Francesco Totti adalah wira tersebut. The King of Rome. Dan apabila dia bersara, penghormatan yang diberikan oleh Stadio Olimpico, wah, itu adalah penghormatan yang Leo Messi wajar menerima. Dia menang Piala Dunia untuk Argentina, tapi dia adalah wira yang lebih besar di Barcelona. Sama seperti Diego Armando Maradona memenangi Piala Dunia untuk Argentina, tetapi Maradona adalah Napoli dan Napoli adalah Maradona. Untuk mengakhiri segmen Messi dan Barcelona, kepulangan yang mungkin terjadi ni, Kish, aku nak bagi tahu satu benda aja. Kita dah tengok bertahun-tahun, disajikan bertahun-tahun dengan perseteruan El Clasico, Ronaldo, Messi, Real, Barca, bertahun-tahun. Sekarang ni takkan nak habis macam tu je tanpa ada satu farewell yang yang sedap kan. Itu tak mungkin lah. Tak mungkin lah. Dan kita akan tengok sekitar Jun ataupun Julai nanti apa yang akan terjadi between Messi dan juga FC Barcelona.